So hari ini kita sambung balik yang saya buat ulang kaji lagi sekali kalau ada nota ni saya dah bagi dah tadi dekat dalam grup. So kita akan guna nota ni. Alright, kita akan guna nota ni. Saya ulang balik lagi sekali. Perkara pertama, anak-anak akan kena tahu tentang Y sama dengan MX tambah C. Ini anak-anak kena tahu. Okey, kemudian anak saya kena tahu dah M tu adalah untuk mencari kecerunan. Okey, kecerunan. Alright, anak-anak ingat balik ada 3 cara. Satu menggunakan segitiga, bentuk segitiga. Okey, katalah sudut kat sini, nak cari kecerunan dia kat sini. Okey, Y per X. Okey, awak tengok dia angkat jari tangan apa? Tu tangan kanan. So positif. M sama dengan Y per X. Ini satu kaedah. Okey. Kedua, anak saya kena ingat adalah formula kecerunan. Saya ulang kaji sikit supaya anak-anak faham. Kecerunan juga selain daripada ini, dia boleh tanya dalam bentuk koordinat. Bila dia bagi dalam bentuk koordinat. Okey. Jadi bila koordinat ni, M formulanya adalah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, ni anak kena ingat. Okey, selain daripada itu, formula yang ketiga melibatkan kecerunan adalah dia menggunakan pintasan. Alright, maksudnya dia garis lurus yang terkena pada paksi X dan paksi Y. Di mana M sama dengan negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Okey, ni maklumat yang anak kena tahu. Okey, 3 formula untuk kecerunan. Kemudian C adalah pintasan Y. Okey. Kedua, anak kena tahu kalau soalan itu dia kata garis selari. Okey, tadi persamaan. Garis selari. Maksudnya PQ selari dengan RS. Okey. So, maksudnya kecerunan PQ akan sama dengan kecerunan RS. Ini juga maklumat yang anak kena tahu. Dan maklumat ketiga adalah apabila soalan suruh cari pintasan X. Okey. Cari pintasan X. Bila soalan suruh cari pintasan X, anak kena buat daripada persamaan Y sama dengan MX tambah C, Y kena jadikan sebagai sifar. So, awak pindah-pindah, awak akan dapat X sama dengan berapa. Itu adalah pintasan X. Jadi, 3 benda ni saja anak-anak saya yang akan ditanya. Okey, 3 benda ni saja yang akan ditanya. Kalau anak-anak nak salin, boleh salin. Tak ada masalah. Jadi, nota awak untuk garis kecerunan, garis lurus, hanya menggunakan 3. Tetapi, kecerunan ini akan diguna juga dalam ketaksamaan linear yang saya bagi pagi tadi. Pagi pukul 1 pagi saya masuk. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan. Alright, kita pergi kepada soalan. Okey. Mari kita tengok soalan. Okey, ini adalah soalan dia anak saya. Okey. Rajah 2 menunjukkan pelan bumbung sebuah reban arnab. Okey. Encik Azri bercadang untuk menukar palang lama AB. Maksudnya kalau AB tu palang dia kat sini lah. Sepanjang garisan AB. Okey. Diberi bahawa garis lurus palang bagi atap AC. Okey. So AC kita kat sini. Okey. Y sama dengan 2/3X tambah 12. Okey. Cari panjang palang dalam sentimeter palang AB. Dia suruh cari panjang palang AB dekat situ. Okey, apa yang kita tahu adalah senang saja anak saya sebenarnya. Alright, senang saja sebenarnya. Okey. Nampak tak saya bagi imagine dekat awak? Awak nampak tak? Okey, antara Y sama dengan 2/3X tambah 12, mana satu nilai kecerunan? Mana satu nilai M?
2/3 ke 12? 2/3. Bagus. So you all tulis M sama dengan 2/3. You all dah faham dah. Oh, M ni mesti duduk sebelah X. Okay. Kemudian saya dah ajar awak. Okay, saya dah ajar awak. Kecerunan adalah dia kira 3 formula. Sama ada segitiga, koordinat ataupun pintasan. Tapi kalau kita lihat gambar ajar ini adalah berbentuk segitiga. Faham tak sampai situ? Jadi ingat balik. Oh, kecerunan ada 3 tapi koordinat tak ada. Tak boleh guna formula yang ada koordinat. Lepas tu tak boleh guna formula ada pintasan sebab tak ada pintasan pun. Tapi kita ada berbentuk segitiga. Di mana kalau kita ikut formula segitiga, M kita sama dengan Y per X. Ini Y, ini X. Kena ingat balik macam tadi saya ajar tu. Ni. Formula segitiga Y, X. Menegak, bahagi, melintang. So, sama dengan 12 per X. 12 tu Y punya. So, kita nak cari M ini. Kita nak cari X itu. Okey, tekan kalkulator. Keluarkan kalkulator. Mari kita cuba buat macam saya buat. Saya tak pernah cuba tapi saya cuba tengok. 2 tekan 2 per 3. Sama dengan tekan alpha, tekan soft. Awak tekan macam saya. 12 per X tu awak tukarkan tekan shift X. Sorry. Shift X. X. Apa ni? Tak dengar. Shift X. Kenapa saya tak boleh tekan? Awak cuba tekan kalkulator awak boleh tak? Shift X. Tak boleh ke? Kalkulator awak boleh tak? Ke kalkulator saya salah ni? 2/3 alpha X. Tekan kalkulator 12 alpha. Sekejap saya cerai. Oh, memang tak boleh lah. Kenapa Sekejap Tak boleh. Kenapa tak boleh? Shift X pula dah. Alpha X. Ya Allah. Memanglah tak boleh. Ya Allah. Alpha X. Macam tu. Okey. Lepas tu nak dapat nilai. Saya dah ajar awak. Tekan shift. Calculate atau shift soft. 2 kali. Shift soft. Saya tak dapat. Cuba guna kalkulator awak. Dapat tak? Kalkulator saya ni lambat sikit. Saya try lagi 2/3. Cikgu minta cikgu ulangkan balik daripada awal. Okey. Kita try lagi sekali. Untuk kalkulator ke? Ya betul cikgu. Okey. Saya punya kalkulator ni dia tak boleh proses kalau lama. 2. Okey, kita tekan 2/3. Okey. Nak dapat sama dengan ni, kita tekan alpha. Alpha ni, button alpha ni, tekan ni, soft ni sama dengan 12. Okey. Per X kan? Alpha X. Okey. Dapat tak? Alpha X. Dapat tak? Ya. X tu yang dekat mana cikgu? Dekat kurungan. Ni, kurungan kat sini. Okey, nampak. Okey. Lepas tu tekan shift. Awak tekan shift. Tekan soft ni. Tekan shift, tekan soft tu. Tekan 2 kali. Awak dapat berapa? Saya dapat X sama dengan 18. Awak dapat berapa? Alamak, tak keluar. Tekan 2 kali 2 kali. 2 kali soft ke 2 kali shift? Shift soft. Dia padam, dia macam mati je. Okey, memanglah dia ambil masa sikit processing. Alamak. Saya dah tertekan lagi. Tak apa, you all try balik. Try balik. Okey, saya tekan 2/3. Ini kita tekan kalkulator lah. Kemudian tekan button alpha. Kemudian calculate. Okey, ada 2 button kat sini. Kemudian tekan balik 12 per alpha. Nak dapat X alpha kurungan. Okey, dapat? Dapat. Okey, kemudian tekan button shift. Calculate. Lepas tu tekan lagi sekali shift 2 kali. Shift, calculate. Cuba tekan tengok. Dapat tak X sama dengan 18? So, dia macam kosong je skrin.
Dia ambil masa. Tapi kalkulator pastikan 570 lah Orang lain dapat tak? Rino dapat Rino? Hadif? Hadif dapat? Dapat. Okey. Hadif, awak seorang ke ramai ni? 3 orang je tu. Awak 3 orang. Nanti masukkan kehadiran tu 3 orang Okey? Baik tu. Okey. Hafiz dah dapat belum Hafiz? Baik. Tak keluar je. Kenapa tak keluar? Boleh tak awak tangkap gambar sen kat saya? Saya nak tengok kalkulator awak. Kenapa tak keluar? Orang lain dapat ni. Jangan tak dapat. Okey, sekejap. Check balik kenapa tak dapat. Okey, bila you all dah dapat X tu 18, maksudnya panjang separuh 18. Jadi kalau panjang A sampai B berapa? Mesti berapa? Apa nak kau? Cikgu jawapannya berapa? Bila awak tekan kalkulator, awak dapat 18 kan? Betul? Okey. 18 tu tengah-tengah. Antara A dengan B tengah-tengah tu dekat C tu. 18. So soalan tanya, dia nak B. Berapa? 9. Pasal pos 9 pula dah. 18. 36. Yes, 36. So you all dapat 18. 18 panjang sini tau. Sini 18. So kalau sini 18, sebelah sini pun 18 lah. Soalan nak panjang AB. Okay? So jawapan dia adalah 36. Hafiz dapat tak Hafiz? Ke kalkulator awak jenis lain? Dia nak soft. Kan soft. Mungkin kalkulator awak jenis lain ke atau apa yang tersilap. Tapi sebenarnya you all tekan kalkulator. Tak apalah Hafiz. Awak salin je screenshot benda ni. Nanti awak cuba kalau ada kalkulator lain, awak try. So tekan 2 kali, awak akan dapat daripada kalkulator ni, awak akan dapat nilai X sama dengan 18. X 18 ni adalah di sini. Panjang sini 18. So soalan nak panjang sini sampai sini. So 2 kali ganda lah. 18 tambah 18. So 36. Setakat ni. Boleh saya pergi soalan soalan seterusnya? Boleh, cikgu. Okey. Yang ni. Ini adalah bentuk-bentuk soalan anak saya. Senang saja sebenarnya. Okey. Senang saja awak tengok kat sini. Diberi. Okey, saya tengok bawah ni Diberi jarak RS. Okey, RS 13. Maksudnya panjang sini 13. Okey, anak tulis kat sini 13. Okey, you all lukis gambar rajah ni Okey, jarak RS 13. RO, okey, dia bagi RO kepada OT. Okey, sama dengan 1 kepada 2. Okey, ini cara saya menulis lah. Okey, cara saya menulis. Okey, cari pintasan X bagi garis lurus ST. Maksudnya dia nak cari pintasan X dekat sini. Okey, sebenarnya anak saya cuba ingat balik. Apabila wujud bentuk yang macam ni, segitiga. Anak tolong salin nota Apabila wujud saja bentuk segitiga macam ni ke, segitiga macam ni ke, asalkan segitiga bersudut tepat, mesti guna formula atau hukum teorem Pythagoras. Okey, tolong salin. Pythagoras. Pythagoras lebih kurang Okey, bila teorem Pythagoras ni, saya rasa Cikgu Azlin pun pernah ajar. Yang mana sini katakan C, A, B. Nak cari nilai C sama dengan punca kuasa 2, A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Kena ingat. Tak ingat pun tak apa sebab formula ni ada diberi dalam SPM. So kalau segitiga panjang ni, Pythagoras dia, hipotenus dia yang mana? C dia. C dia adalah sini. C adalah garisan yang bertentangan dengan sudut 90 darjah. A, B tak kisahlah, mungkin A sini, B sini. Okey. Hari ini tolong ingat hukum Pythagoras. 5, 12, 13. Salin 6, 8, 10. 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 12,
15. Okey. Anak, tolong bulatkan benda ni. Ini adalah nilai siapa? Nilai C. Okey, ini adalah nilai C. Sebenarnya kalau tak hafal boleh. Kalau tak hafal kena guna formula ni lah. Tapi biasanya lembaga peperiksaan dia akan bagi nombor-nombor yang kita dah biasa. So tengok sekarang. Kita patah balik pada segitiga kita ni. Kita ada 13. 13 pada nilai apa anak? A, B, C. Mana satu? Ni sudut 90. A, B, C. 13 tu pada nilai apa? A, B, C. A. Awak nampak tak bentuk segitiga awak macam ni? Ni. So 13 duduk kat sini ni. C. C. Alright, C. So kalau C, kita ada nilai ni. 5, 12, 13. 13 dah ada sini. Panjang sini ke sini. Nampak ni 12. 12. So panjang RO berapa? 5. Okey. Panjang RO berapa? 5. Segitiga anak. Segitiga. Lagi sekali saya ulang. Okey. Lagi sekali dia sebut. Sebab saya nak awak faham konsep. Okey, pertama dia kata diberi jarak RS ialah 13. So jarak RS. RS ni 13. 13. Ini 12 tau. Maksudnya jarak segitiga ni, tegak ni adalah 12. So patah balik tengok segitiga. Cikgu cakap segitiga adalah teorem Pythagoras. 5, 12, 13. So sini adalah 5. So RO panjang dia 5. Kalau RO 5, OT berapa anak? OT 2 kali ganda RO. Berapa? 1 dia jadi 5. Kalau 2 dia jadi berapa? Maksudnya macam tu. Yes, 10. Okay. So sebenarnya panjang ini adalah 10. Alright. Panjang ini adalah 10. So soalan tanya cari pintasan garis lurus ST. Pintasan X. So agak-agak awak ni pintasan X kat sini ni. Berapa nilai koordinat kat sini? Dari sini sampai sini. Sini daripada sini. Okey. Daripada sini sampai sini 10. Jadi berapa koordinat kat sini anak saya? Koordinat. Nampak tak? Negatif 12. Sini jarak sini 12. Kalau sini agaknya berapa? Sini ke sini 10. Daripada sini ke sini 10. Agak-agak sini berapa nilai dia? Mana cikgu? Mana? Lagi sekali Lagi sekali. Sekejap Tak boleh nak padam pula. Okey, kejap. Okey. Ini 10, faham kan? Maksudnya O ke T, panjang dia, jarak dia 10. So maksudnya berapa koordinat dekat T ni? Ini bermula sifar ni. Berapa koordinat dekat T? Mesti 10 juga. Sebab jarak sini ke sini 10. Kalau R ni berapa koordinat? R ni anak. Daripada sifar, you nak pergi R, jarak dia 5 unit. So R ni akan jadi negatif 5. Sebab 5 ke kiri. 5 ke kiri. Konsep koordinat. So kalau sini 10, maka nilai kat sini adalah 10. Okey, sebab jarak dia 10 ni. Daripada sifar sampai sini jarak dia 10. Soalan tanya pintasan X. Oleh itu pintasan X sama dengan 10. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Kena faham konsep. Okey, contoh lagi sekali Contoh. Saya bagi sebelah sini. Okey. Koordinat graf. X, Y. Okey, katalah saya ada satu garis macam ni. Saya bagi pintasan Y sama dengan 8. Pintasan X sama dengan 4. Okey. So saya ada koordinat P, Q. Okey. Pintasan Y, anak tengok sini. Pintasan Y, koordinat dia P ke Q anak saya?
P. So, P bernilai berapa? 8. So, sini 8. Faham? Maksudnya, jarak daripada sifar ini ke sini adalah 8 unit. Pintasan Q, pintasan X adalah Q. Q berapa nilai? 4. So, maksudnya Q ini nilai dia adalah 4. So, jarak daripada ke sini adalah 4 unit. Boleh faham benda tu? Boleh. Boleh. Okey. Kemudian, katalah saya nak suruh awak cari kecerunan PQ. Nak guna formula mana? Apa saja formula boleh guna? Formula segitiga pun boleh. Okey, formula segitiga Y bahagi dengan X. Okey. Berapa panjang tegak? Berapa panjang tegak anak saya? 8. Bagus. Berapa panjang melintang anak saya? 4. 4. So, 8 bagi 4 kena kekalkan 2. Okey. Lukis orang lidi. Dia angkat tangan kiri ke tangan kanan anak saya? Kiri. Kiri. So, jawapan dia mesti positif ke negatif? Yes, negatif 2. Itu cara dia. Ini kalau saya cari kecerunan menggunakan segitiga. Okey, katalah saya cari kecerunan menggunakan pintasan. Okey, cuba bagi tahu saya apa formula kecerunan untuk pintasan. Kecerunan PQ nak guna nilai pintasan. Mesti ada formula apa? Tengok balik yang saya suruh salin tadi. Pythagoras. Bukan Pythagoras. Formula kecerunan ada 3 je. Satu segitiga, satu koordinat, satu pintasan. Bagi tahu saya apakah formula pintasan. M sama dengan pintasan Y bahagi pintasan X. Ada negatif kan? Jangan lupa negatif pintasan Y bahagi pintasan X. So, negatif. Okey, pintasan Y you 8. Pintasan X you 4. So, jawapan dia adalah negatif 2. Masih sama. Awak gunalah kaedah mana-mana pun, jawapan yang terhasil mesti sama. Okey? Jawapan yang terhasil mesti sama. Itu yang anak-anak perlu faham. Boleh faham sampai sini? Boleh, insyaAllah. Boleh Okey. Saya ajar slow-slow ni, tapi awak kena faham lah ya. Saya pergi soalan keempat. Okey, ini adalah soalan bahagian B. Tak ada masalah pun anak. Okey, cuba awak tengok dekat sini. Okey, dalam rajah 1, sifar ialah asalan. Asalan ni maksudnya sifar-sifar lah. Sebuah segi 4 selari yang dilukis pada suatu satah chartes yang mewakili kedudukan rumah Matthew, Perpustakaan Negeri Sabah, Pasaraya Sani dan sekolah. Okey, kita tengok gambar rajah ni. Alright. Okey. Kemudian dia kata diberi bahawa skala 1 unit. Okey. 1 unit sama dengan adalah kepada 2 kilometer. Kalau 4 unit dia akan jadi 8 kilometer lah. Hitung jarak dalam kilometer di antara rumah Matthew, okey, dengan Perpustakaan Negeri Sabah. Okey. Rumah Matthew dengan Perpustakaan Negeri Sabah. Okey, kita nampak sini. Tadi saya dah terang dah. Kalau sini sifar, sini 4. Jadi berapa unit dekat sini? Jarak kat sini ke sini? Berapa unit? 4. Bagus. Okey, bagus, betul. Okey, sekarang kita nak cari koordinat dekat sini. Bila kita nak cari koordinat dekat sini anak saya, ini adalah pintasan X. Sebab dia menyentuh paksi X. Okey, tengok balik nota. Saya sebut, kalau pintasan X, nilai apa yang sifar? X ke Y? Y. So, daripada persamaan, okey, kita nak cari pintasan X ni ya. Dari persamaan, 3Y sama dengan 2X tambah 18. Okey. Y sifar. So, 3 darab sifar-sifar lah. Sama dengan 2X tambah 18. Okey. Sekarang, kita tekan kalkulator. Jom, kita cuba tekan kalkulator. On kan kalkulator. Okey, 3 darab sifar-sifar. Semua pakai tekan sifar.
Tekan sifar sekarang. Okey, sama dengan tekan alpha, calculate. Hafiz cuba tengok yang ni. Alpha, calculate. Dapatkan sama dengan 2x, 2, tekan 2, alpha, x. Tambah 18. Dapat tak macam saya sekarang? Dapat tak? Dapat. Mana cikgu? Cikgu boleh ulang dia? Oh, you all tak nampak kalkulator Tak nampak. Oh, patutlah. Sekejap saya stop sharing dulu. Silap-silap saya Okay. guna. Patut tak nampak. Itulah kamu pun tak cakap kat saya. Sekejap Okay, kita try lagi sekali. Nampak sekarang? Nampak. Okay, kita try balik. Nampak. Okay, kita try balik Okay, 3 darab sifar. Okay, tekan sifar. Okay, tekan button alpha ni. Tekan calculate. Tekan. Dapat tak? Okay, kemudian ada nombor 2. 2x kan? 2, tekan 2. Tekan alpha. Tekan x. Ni, kurungan ni. Dapat tak 2x ni? Dapat tak? Okay, tambah 18. Okay, dapat tak macam saya sekarang? Dapat. Okay, kemudian saya ajar tekan 2 kali. Shift, calculate. Shift, calculate. Dapat tak macam saya? Dapat tak? Dapat. Dapat. Okay. Saya harap semua orang dapat lah. So, you all akan dapat X sama dengan -9. Terus tulis macam ni je. Daripada mana awak dapat? Dari kalkulator. So, maksudnya -9 adalah terletak di sini. So, kalau kosong sampai sini, agaknya berapa jarak ni? Berapa unit ni? 9. Bagus, 9 unit. Okey. So, bila soalan tanya, jarak dia. Okey, so jarak dari rumah Matthew ke perpustakaan, berapa jumlah unit? Campur je lah. Campur je lah. Betul. Jarak dia dapat berapa? Berapa unit? 9 tambah 4. -5. 9. Saya tambah 9 tambah 4. Bukan ambil -9 9. 9. Sebab 13. jarak. Yes. You all akan dapat 13. Okay. You all akan dapat 13 unit. Tapi kita tahu. 1 unit 2 kilometer. So kalau 13 unit? Kali 2. Ya, bagus. 13 kali 2 26. kilometer. 26 kilometer. Itulah jawapan dia. Okey, jarak tak boleh negatif Kena kira bilangan unit. Bilangan unit. Okey, sampai sini boleh faham tak? Faham kan? Dari segi 4 unit, 9 unit. Alright. Soalan kedua B tu, ini soalan A. Soalan B itu, cari persamaan bagi garis lurus yang menghubungkan Perpustakaan Negeri Sabah dengan Pasaraya Saning. Okey. So, dia nak, warna hijau dari sini ke sini. Saya tanya awak, dia ada anak panah ni, dia ada anak panah ni. Ni maksud apa? Dia adalah selari. Okey, ingat balik nota saya. Kalau selari, nilai apa yang sama anak saya? Pintasan ke kecerunan? Selari nilai apa yang sama? Pintasan ke kecerunan? Pintasan kot. Tengok nota. Kalau selari, nilai apa yang sama? Pintasan ke kecerunan? Ya, kecerunan. Yes, kecerunan. Okey. So, sekarang daripada persamaan B Okey, sinilah. Okey. Dari persamaan B, dia bagi 3Y 2X tambah 18. Sedangkan saya ajar awak, kita mesti buat persamaan garis lurus, jadikan Y sama dengan MX tambah C. Saya nak Y sahaja. Sedangkan soalan ini dia bagi 3Y. Jadi saya nak Y, maka saya hapuskan semua dengan 3. 3.
So, bila hapuskan anak saya, awak akan dapat Y sama dengan 2/3X tambah 6. 18 bahagi 3, 6. Sekarang, saya tanya awak, mana satu nilai M? 2/3 ke 6? 2/3. Bagus. So, you all bulatkan sini adalah M. Okay, M 2/3. Maka, jadi kecerunan sini pun M dia 2/3. Sampai sini faham? Sebab kecerunan kawan ni M sama dengan 2/3. Jadi kecerunan pasaraya dengan perpustakaan juga 2/3 sebab selari. Okey? Sebab selari. Selari adalah maksud dia kecerunan dia adalah sama. Setakat ni faham tak macam mana saya dapat M 2/3? Boleh faham? Faham tak? Anak saya Boleh. Ni M ni dapat 2/3 ni. Faham tak kenapa M kat sini 2/3? Sebab dia ambil yang daripada sebelah sana. Sebab Ya, kan dia ambil yang sebelah. Ya, sebab sebelah itu selari. Boleh faham sampai situ? Okey, Boleh, cikgu. sekarang dia suruh cari persamaan. Saya ajar awak dah. Kalau persamaan, kena tulis apa? Persamaan kena tulis apa? Y sama dengan MX tambah C. Okey, so saya bincang kat sini Persamaan garis lurus. Tulis dulu. MX tambah C. Sekarang nilai M kita dah ada. M kita 2/3. Y sama dengan 2/3X tambah C. Macam mana kita nak mencari nilai C anak kita? Macam mana nak mencari nilai C anak saya? Nampak tak ada koordinat 4 sifar? 4 sifar. Masukkan koordinat itu dalam persamaan. 4 itu nilai apa? X ke Y? Ni 4 sifar ni. 4 sifar ni warna oranye ni. 4 ni. Ni persamaan apa ni? 4 ni koordinat dia apa? X ke Y? 4. Paksi X ke paksi Y ni? Mana? X, Y. X, Y. Okay? X, Y. So, Y awak gantikan sifar. 2/3 darab dengan 4 tambah C. Okay? Tambah C. So, daripada sini, awak tekan kalkulator, awak akan dapat C sama dengan negatif 8/3. Tak percaya? Mari kita tekan kalkulator. On. Okay, sifar. Sifar. Sama dengan alfa. Calculate. Sama dengan 2/3. 2/3. Buka kurungan. You all ada 4. Okay. Tambah C tu. Gantikan dengan alfa. X. Macam saya. So, tekan shift. Calculate. Shift. Calculate. X dapat macam ni kan? Awak dapat macam ni tak dengan saya? Negatif 2.66666. Dapat. Okey. Tekan shift. Tekan ABC. Nampak tak dia dapat dalam bentuk pecahan? Dapat. Nampak. Maksudnya bila you all dapat dalam bentuk perpuluhan yang panjang-panjang tu, awak kena tekan dalam shift ABC. So dapatlah nilai C. Tak perlu lagi nak buat jalan kerja panjang-panjang. Lepas tu apa nak buat? Mesti tulis semula. Oleh itu Y sama dengan 2/3X tolak sebab C negatif. Negatif 8/3. Dapatlah markah. Barulah betul. Itu sahaja. Anak saya kena faham soalan-soalan yang macam ni. Okey, anak saya kena faham soalan-soalan yang macam ni. Okey. Boleh saya teruskan ke? Ke nak salin ke apa ni? Salin je cikgu. Boleh salin. You all boleh salin sebab nanti saya akan bagi balik rakaman ni. Kalau saya lupa kena ingatkan balik Nanti saya akan masuk balik dalam YouTube. You all tengok balik. Cikgu yang formula yang Y sama dengan M X tambah X tambah C. Yes.
Yes. Formula ni nak aplikasikan time macam mana? Time soalan tanya persamaan. Persamaan? Garis lurus. Oh. Nampak tak? Tengok ni soalan dia. Nampak ni soalan dia kat sini. Cari persamaan garis lurus. Nampak? Okey, faham. Okay, Bila ada sahaja persamaan garis lurus. okay. Okay? Faham. So you all kena faham. Sebab tu tadi bila saya bagi nota, saya tulis satu-satu. Bila soalan nak persamaan, kena buat apa? Okay, saya bagi masa untuk awak salin sekejap. Kemudian saya nak masuk soalan seterusnya. Okey, boleh kita teruskan? Boleh tak? Sikit lagi cikgu. Okey, tak apa. Okey, boleh? Saya harap you all faham soalan tu. Kita belajar daripada soalan tau. Ini adalah bentuk soalan SPM lah. Okey, inilah bentuk-bentuk soalan SPM. Awak sekarang, awak kena biasakan diri untuk belajar soalan SPM. Belajar menjawab soalan-soalan SPM. Okey? Seterusnya, saya teruskan boleh? Saya pergi pada soalan ni Alright, kita tengok soalan ni. Cuba kita tengok anak saya. Okey, awak boleh salin gambar rajah ni supaya untuk awak faham. Okey, awak boleh salin gambar rajah ni supaya awak lebih faham. Okey, dalam rajah 2, kosong ialah asalan. Garis lurus AB, nampak ayat ni. Garis lurus AB adalah selari dengan garis lurus CD. Bila sebut selari, anak saya apa yang sama? Apa yang sama? Baru tadi saya ajar. Garis lurus AB adalah selari dengan garis lurus CD. Apa yang sama? Yashinta? Kecerunan. Yes, kecerunan. So, saya nak anak saya salin gambar rajah ni. Awak buat siap-siap macam ni. So, awak tulis siap-siap. Kecerunan AB akan sama dengan kecerunan CD. Tulis yang tu dulu. Jadi awak dah faham dah benda tu. Okey. Kemudian, dan garis lurus BC selari dengan paksi X. Okey. Persamaan garis lurus AB, dia bagi garis lurus AB adalah persamaan persamaan garis lurus AB dia bagi macam ni. 2Y tolak 6X tolak 8 sama dengan sifar. Okey, saya ajar awak persamaan garis lurus, formula dia apa, anak saya? Saya bagi nota tadi, persamaan garis lurus, formula dia apa? Ataupun rumus dia apa? Y sama dengan? Y sama dengan? Y sama dengan? Ingat Y sama dengan MX tambah C. Sekarang soalan ni, persamaan ni saya tanya awak, persamaan 2Y tolak 6X tolak 8 ni, jadi lagi dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C? Dah jadi ke belum? Dah jadi ke belum? Alhamdulillah dah jadi. Kat mana yang jadi? Tak ada Y sama dengan pun, dia ada 2Y je. Awak kena pindahkan sampai tinggal Y sahaja. Faham? Okey, itu yang saya nak awak faham. Awak kena pindahkan sampai tinggal Y saja. Jadi langkah pertama kita akan pindahkan siapa? Kita akan pindahkan tolak 6X ni dan juga tolak 8. So, yang sebelah ni dia akan jadi 2Y sama dengan 6X
tambah 8. Sampai sini boleh? Pindahkan sampai jadi Y sahaja. Okey, sampai sini faham tak? Kenapa saya pindahkan 6X tambah 8 tu? Ya, sebab nak dapatkan Y. Yes. Sekarang saya tak dapatkan Y lagi. Saya ada 2Y. Macam mana saya nak hapuskan 2 tu? Macam mana saya nak hapuskan 2 tu? Ingat balik macam saya ada bagi contoh tadi. Saya nak hapuskan 3. Tengok saya nak hapuskan 3 kan? So sekarang saya nak hapuskan 2. Macam mana? Hapuskan 2, pindahkan je lah. Pindahkan ataupun paling mudah you all bahagi dengan 2 lah. Bahagi dengan 2. So bila sebelah kiri awak bahagi dengan 2, sebelah sini pun bahagi 2, sebelah sini pun bahagi 2. So hapus. Y sama dengan 3X tambah 4. Mana satu? Okey, sekarang ini dah jadi macam asal. Baru betul. Okey, mana satu nilai M? 3 ke 4? 3. Yes, so nilai M dia 3. So kalau sini nilai AB dia M dia 3, maka M bagi CD pun mesti 3 sebab sama. So kecerunan CD sama dengan 3. Macam itulah. Awak nak kaitkan kecerunan itu sama. Okey. Sampai sini faham tak? Boleh cikgu sikit. Boleh lah kan. Okey. Tadi persamaan kita AB ni persamaan dia 2Y. Okey, saya tulis sini 2Y tolak 6X tolak 8 sama dengan sifar. Kemudian kita dah pindah, you all akan dapat Y sama dengan 3X tambah 4. Okey. Sekarang soalan tanya. Soalan tanya persamaan garis lurus BC. Okey, di sini. Ni pintasan apa anak saya? B ni pintasan X ke pintasan Y? Dia menyentuh paksi apa? Anak ni tengok ni. Dia menyentuh paksi apa? Dia menyentuh paksi apa ni? Paksi Y. Okey, bila menyentuh paksi Y, dia adalah pintasan Y. Antara 3 dengan 4, mana satu pintasan Y? Y 4. Negatif 4. 4. Positif 4. Kan? 4. Okey, 4. Okey, tulis kat situ. So, bila soalan tanya, garis persamaan garis lurus BC. Okey, cikgu cakap kalau persamaan, mesti tulis Y sama dengan MX tambah C. Sekarang, masalah dia BC ni, anak saya ingat sini, dia adalah garis lurus. Bila dia garis lurus, dia tak ada kecerunan. Awak tengok je, dia garis lurus menyentuh paksi Y. So jawapan dia adalah, awak boleh tulis kat nota awak persamaan garis lurus BC Y sama dengan 4. Kenapa Y? Ini soalan A. Kenapa Y? Sebab garis ini, lagi sekali saya sentuh. Sebab garis ini menyentuh paksi Y. Faham tak? Sebab garis ini menyentuh paksi Y. Kalau garis itu adalah garis lurus macam ni, dia menyentuh paksi X, maka persamaan dia adalah X. Kena faham situ. Tapi yang ni, dia menyentuh paksi Y. Dia menyentuh paksi Y. So, dia tak ada kecerunan. Jadi, dia garis lurus menyentuh paksi Y. Bila dia menyentuh paksi Y, maka jawapan dia adalah Y sama dengan 4. Anak, kena betul-betul tumpu topik ni. Kalau tak faham, awak akan bermasalah untuk selesaikan soalan-soalan lain. Okey, awak akan bermasalah untuk selesaikan soalan-soalan lain. Okey. Dah habis salin dah? Boleh dah? Boleh tak salin?
Nanti saya akan upload dekat YouTube. So anak tolong tengok balik nota-nota ni boleh? Bila petang-petang rehat-rehat, tolong tengok balik. Sebab apa yang dengan masa yang saya ada bersama awak, saya akan ajar yang betul-betul yang penting dan yang dapat membantu awak untuk jawab SPM. Okey, sekarang soalan tanya B. Persamaan garis lurus CD. Okey, tadi saya cakap apabila ada persamaan, kena tulis apa anak? Kena tulis yang mana satu? Y sama dengan M X tambah dengan C. Okey, Cikgu. bagus. Tulis yang tu dulu. Tulis yang tu dulu. Y sama dengan MX tambah C. Okey, betul? Awak tulis yang ni. Sekarang kita tengok CD kita kat sini. Ada tak nilai kecerunan kita kat sini? Apa nilai kecerunan kita? 3, cikgu. Bagus. So, Y sama dengan tempat M, kita gantikan 3. X tambah C. Nak cari C, ada tak koordinat di sepanjang garis ini? Ada tak koordinat? Untuk masuk pada X dengan Y, ada tak koordinat? Yang negatif 4 tu ke cikgu? Ya, betul. Mana satu X, mana satu Y? Bagi tahu saya. X dia negatif 1. Yes. Y dia negatif 4. Bagus. So, gantikan dekat Y, negatif 4. Sama dengan 3, buka kurungan negatif 1, tambah C. Okey, awak boleh tekan kalkulator, awak boleh kira, awak cari dekat saya berapa nilai C sekarang. Cari kat saya sekarang berapa nilai C. Berapa nilai C anak saya sekarang? Saya dapat sanitas air. Tak apa. Dapat je. Dapat berapa? Dia cakap tak boleh kira. Tak boleh kira? Cakap sanitas air tu. Cuba tekan negatif 4. Yang negatif tu nak ambil negatif biasa lah cikgu. Negatif Okey. 4. Negatif 4. Okey. Alpha, kalkulit. Kalkulit. 3, buka kurungan. Negatif 1. Tambah. Alpha. X. Oh, dia kena letak X ni. Ya, mestilah. Oh, Lepas tu, tekan shift calculate 2 kali. Cuba tekan. Dapat berapa? Kalkulit. Oh, negatif 1. Yes, negatif 1. Oh. Itu yang sebenarnya. Okey, lepas tu boleh ke tinggal macam ni? Kena buat apa ni? Kena tulis semula. Oleh itu, mesti tulis semula. Y sama dengan 3X. C tadi negatif 1. Tolak 1. Baru dapat jawapan. Okey? Cuba salin lagi sekali. Okey. Tapi kan cikgu, time bila kita nak tukarkan pada perpuluhan tu? Dan bila kita nak tukar perpuluhan, Tadi kan kita tukarkan kepada perpuluhan pemecahan. bila jawapan kita dapat dalam bentuk perpuluhan, Oh, baru kita tukar pada pecahan. ya. Lagi tak dapat, tak payah. Macam tadi kan mula-mula kan kita tekan shift solve tu kan, dia akan keluar bentuk perpuluhan dulu kan cikgu kan? Yes. Lepas tu baru tekan shift ABC. Tapi kena ingat, shift tu kena tekan 2 kali. Alright? Kena tekan 2 kali.
Okey, jangan lupa. Okey, sekarang saya nak pergi dah ni. Soalan C. Kan saya cakap tadi dah. Bila soalan tanya pintasan X, apa yang sifar? Daripada soalan ni, C, dia kata pintasan X bagi garis lurus CD. Apa yang sifar? Pintasan X bagi garis lurus CD. Kalau X, apa yang sifar? X ke Y? Kalau X, Y lah yang sifar. Ya, Y sifar. So, tulis dulu persamaan semula. Y sama dengan 3X tolak 1. So, Y sifar sama dengan 3X tolak 1. Tekan kalkulator sekarang. Sifar, alpha, calculate. Tekan. Sifar, alpha, calculate. 3X. So, 3 alpha X tolak 1. Lepas tu dapat berapa jawapan? Cuba tekan. Satu per 3. Yes, very good. X sama dengan 1/3. So, tulis semula. Oleh itu, pintasan X sama dengan 1/3. Okey, setakat ni. Boleh follow tak? Yashinta, boleh? Yashinta Boleh, ada ke tak ni? Boleh. Hadif and the gang, boleh tak? Hadif? Saya harap you all faham lah ya. Okey? Oh, Hadif baru masuk pula. Okey. Saya harap you all. Sekejap keluar, sekejap masuk, kesiannya. Tak apalah macam itulah. Itulah, tak apalah. Saya harap you all faham. Okey? Kena faham lah. Sekejap saya nak pergi masuk. Sekejap saya nak cas saya punya laptop sekejap. Aduh tiba-tiba bateri saya kong. Aduh. Okay, kalau siapa nak salin boleh salin dulu. Nanti saya akan masukkan dekat dalam YouTube. So you all tengok balik dalam YouTube untuk tajuk ini. Soalan-soalan ini saya akan masukkan dalam grup. So kita akan guna modul ni lah untuk membantu awak. Okay, kita pergi kepada soalan ketiga. Okay, soalan ketiga Raja 3 menunjukkan rumah Joseph. Tengok rumah Jenny dan rumah Azri. Diberi skala, okay, ni maklumat yang anak dapat. 1 unit 3 km. 1 unit. Tadi saya dah ajar dah cara membaca unit. Hitung jarak, alright. Hitung jarak Hitung jarak rumah Azri dengan asalan. Oh, sini ke sini. Okay, tapi kita ada, okay, dia suruh cari jarak sini ke sini anak saya. Apa yang penting anak saya kena faham adalah kita ada koordinat rumah Azri -4, -3. Antara -4, -3, mana satu paksi X? Mana satu paksi X? -4 ke -3? Ni X dengan -4, -3 ni. Mana satu paksi X? -4 ke -3 anak saya? -4. Ya, di sini adalah -4. So kalau kat sini adalah -3. Kalau saya buat segitiga anak saya, okey, yang melintang ni berapa nilai? Berapa unit? Melintang berapa unit? Warna hijau ni. Berapa unit? Melintang 4. 4. Okey. Menegak berapa unit? Nampak. Menegak berapa unit? Menegak 3. Okey, 3. Segitiga hukum Pythagoras theorem. Tadi saya bagi dekat awak Teorem Pythagoras. Ya, teorem Pythagoras yang tadi. Ya. Ingat cikgu. Saya bagi awak 5, 12, 13 kan? Tolong tambah lagi satu, saya lupa. 3, 4, 5.
Okey, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Tengok sini. Okey. Tolong salin sebab segi 3. Alright? 3, 4, 5. Okey. Yang ni Jadi, memang cikgu, yang ni memang semua kena hafal lah. kalau hafal lagi mudah lah. Awak jalan kerja. Kalau tidak, awak kena guna teorem Pythagoras kan? Okey. Sekarang, awak tengok saya buat 3, 4. 3, 4. Jadi berapa panjang ni? 3, 4, 5 lah. Okey? 3, 4, 5. Alright? 3, 4, 5. Ingat Pythagoras theorem bentuk segitiga. 3, 4, 5. Sebab soalan tanya tadi, dia bagi 1 unit 3 kilometer. So kalau 5 unit, maka berapa kilometer? 15. Bagus. 5 darab dengan 3 kilometer. So anak akan dapat 15 kilometer. Okey. Sekarang, soalan B. Soalan tanya, tentukan persamaan garis lurus. Saya dah ajar dah. Bila soalan tanya persamaan garis lurus, kena tulis apa dulu anak? Y Y sama dengan MX X tambah C. Bagus. Maksudnya dah faham dah soalan tu. Dia nak dari rumah Joseph dengan Jenny. Okey, kita tengok Joseph dengan Jenny. Okey. So dia nak persamaan ini. Okey, so kita tulis B Y sama dengan MX tambah C. Pertama, sekejap Hai, anak saya pula dah masuk dalam kelas ni. Adam Iqmal. Ya. Bukan. Anak saya masuk dalam grup kita. Kejap. Okey. Sekarang tengok Joseph dengan Jenny. Kita ada 2 koordinat. Okey. Saya dah pesan dah. Kita mesti mencari nilai M. Macam mana nak cari nilai M anak saya? Kalau ada koordinat, kena buat apa? Nak guna formula yang mana satu? Kalau ada koordinat, gunalah Y2 tolak Y1. Pandai. Tu boleh pun buat. So you all buat X1, Y1, X2, Y2. You all boleh buat mana-mana tapi jangan terbalik pula. Jangan terletak X1, X2. Tak boleh. XY, XY. Kena macam tu. XY, XY. Ya. So formula dia tulis dulu. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey. Y2 kita 8. Tolak Y1 kita 5. X2 kita 5 tolak negatif 10. Anak saya tekan kalkulator. Awak akan dapat berapa ni? Tekan kalkulator. Tekan je. Cara tekan cepat. Mai saya ajar. Buka kurungan. 8 tolak 5. Tutup kurungan. Bahagi. Buka kurungan. 5 tolak negatif 10. Tutup kurungan. Sama dengan. Dapat macam ni. Tak mau. Perpuluhan tak mau. Tekan shift. Tekan ABC. 1/5. Dapat? Dapat tak? So 1/5. So saya dah ajar dah. Apabila dapat 1/5, tulis semula dalam persamaan. Y sama dengan 1/5X tambah C. Okey, sekarang saya tanya anak saya. Macam mana nak cari nilai C? Nak guna koordinat yang mana satu? Nak letak apa? Nak guna koordinat mana? Ada banyak koordinat ni. 1, Joseph, Jenny, Azri. Kita nak guna yang mana satu koordinat anak? Untuk apa cikgu? Untuk mencari nilai C. Ingat balik tadi saya dah ajar. Kita nak mencari nilai C, nilai pintasan. Kita kena guna koordinat. Kita nak ambil koordinat mana satu? Kita boleh pilih mana-mana koordinat. Di sepanjang garis ini. Di sepanjang garis ini. So, nak guna koordinat ni pun boleh. Nak guna koordinat ni pun boleh. Okey. Katalah saya guna koordinat ni.
Y saya digantikan dengan nombor berapa? 5 ke 8 anak saya? 5. Y X 88. 8. X kita digantikan dengan siapa anak saya? Ambil Putra, keluar. 5. Okey. 1/5 darab dengan 5. Okey, tambah C. Tekan kalkulator sekarang. Berapa nilai C anak saya dapat? Okey, 7, berapa nilai C? Yes, very 7. good. Betul, C7. C7. Lepas tu saya cakap boleh ke tinggal C7? Kena buat apa? Kena buat apa? Yes, tulis semula. Oleh itu, Y sama dengan 1/5. Jangan lupa ni X. X tambah C awak 7. Inilah jawapan dia. Boleh tak faham? Boleh kan? Sikit-sikit kan? Boleh cikgu, insyaAllah. Tapi cikgu saya nak tanya. Boleh. Yang sebelum Y tu titik 3 tu kena buat juga ke cikgu? Macam cikgu buat tu. Sebab titik 3 tu sebenarnya dalam matematik dia membawa maksud oleh itu. Macam tu. So kalau tak buat pun tak apa. Dia sebenarnya sebab saya dah biasa nak terang kat budak kan. Oleh itu macam tu. Itu maksud 3 titik tu. Kalau maksud yang ni, kalau maksud yang macam ni, marker. Ini dalam simbol matematik Ini marker. Kalau macam ni, selari. Simbol-simbol tu. So simbol-simbol ni penting untuk anak-anak faham. Okey? Simbol-simbol ni penting untuk anak-anak faham. Okey. Boleh saya pergi soalan seterusnya? Kalau saya buat sebelum saya gantikan yang oleh itu tu dengan sama dengan, boleh cikgu? Tak boleh sebab sini ada sama dengan. Jangan bagi sama dengan. Guna benda lain. Okey? Jangan buat dua-dua sama dengan. Tak boleh. Okey. Kemudian, soalan C. Nampak tak? Soalan C dia kata apa? Cikgu Aminah ingin melawat Jenny. Okey, Cikgu Aminah ingin melawat Jenny kerana dia tidak hadir ke sekolah 10 hari berturut-turut. Cikgu Aminah memandu kereta dari rumah Azri. Dari rumah Azri. So, dari rumah Azri ni. Okey, dari rumah Azri. Nak pergi rumah siapa? Jenny. Okey. So, rumah Azri ke rumah Jenny. Ke rumah Jenny melalui jarak terdekat dengan purata laju 80 km per jam. Okey, jarak terdekat. Hitung masa yang diambil dalam jam. Okey, macam mana nak buat? Sekejap, saya cari jalan senang sikit lah. Okey, tak apa. Okey, kita tengok sini. Berapa koordinat sini? Koordinat sini berapa? Yang mana satu cikgu? Ni, koordinat merah ni. Berapa? Jenny kan 58. Berapa? 5. Okey, bagus. 5. Berapa koordinat sini? Pak CY, Jenny? 8. Okey, bagus. Okey, sekarang kalaulah awak boleh nampak macam mana saya nampak. Saya nampak segitiga. Boleh faham tak? Saya nampak segitiga. Jadi saya nampak jarak, kalau melintang ini, jarak ini ke ini adalah 4. Macam mana saya tahu 4? Sebab saya nampak ni, daripada sifar ke sini negatif 4. So jarak sini 4. Jarak sini ke sini pula, nampak tak sini ke sini? Jarak dia, sini ke sini jarak dia 5. So cari dapat 5. So 4 tambah 5 saya dapat 9 melintang. Boleh faham? Faham tak? Lagi sekali Okey, nak bagi awak nampak ni. Kita ada koordinat 58. So kalau kita 58, so sebenarnya 5 kat sini. Okey, jarak sini ke sini, jarak sini ke sini adalah 5 unit. So kalau dia segitiga macam ni, sini 5, sini 4. So, total jarak sini ke sini adalah 9. Okey. Sekarang saya tanya awak pula. Jarak sini ke sini, berapa jarak sini ke sini? Tengok koordinat dia. Berapa? Berapa unit?
berapa unit ni? Ni berapa unit ni? Berapa unit? 8. Sebab daripada Lapan. Sifa ke sini 8. Okey, jarak sini ke sini berapa? Nampak daripada Sifa dia turun sini. Berapa sini? Lima. 5 Tiga, bukan. tiga. 3 kan? Tiga kan? tiga. 3 kan? Betul? 3. 3. So you all akan dapat 8 tambah 3 11 lah. 11. 8 tambah 3 11. Jarak ini, okey, maksudnya menegak ini adalah panjang dia adalah 11. Okey. Sekarang saya tanya awak, boleh ke saya nak mencari nilai merah pula tak kita nampak. Boleh ke saya nak mencari nilai ini? Saya ada 11, saya ada 9. Boleh tak? tambah. Hai, bukan tambah. Apa? Y per X. Kecerunan kan? Okey, keturunan. Y per X kan? Positif ke negatif? Awak tengok dia angkat tangan kiri ke tangan kanan? Tangan kanan. Tangan kanan. So 11 per 9. Maksudnya jarak sini ke sini adalah 11 per 9. Okey. Satu unit 3 kilometer. 1 unit 3 kilometer. So 11 per 9 darab dengan 3 kilometer. Anak saya bila tekan kalkulator awak akan dapat perpuluhan tukar shift 11 per 3 kilometer. Okey. Memang agak pening sikit sebab awak nak masuk ni purata laju ni. Okey. Purata laju Purata laju sama dengan jumlah jarak bahagi masa. Okey. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Ni anak salin tajuk baru ni. Purata laju adalah 80 km. Jarak awak 11 per 3. Masa awak tak tahu. Tak tahu letak masa. Okey. Macam mana nak tekan kalkulator? Okey, mari kita tekan kalkulator 80 alfa calculate. Buka kurungan 11 per 3 per alfa x. Nampak Tekan shift calculate dapat tak jawapan? Cuba tekan. Dia loading ya cikgu. Memang. Saya punya kalkulator pun tengah loading. Okey. Tapi you all akan dapat lah. Saya dapat macam ni. Sebelas per 240. Okey, tapi tak apa. Saya bukannya soalan C ni saya tak, you all tak boleh jawab pun tak apa. At least A dengan B, soalan bahagian A, bahagian B tu dah membantu awak untuk menjawab. Itu yang sebenarnya. Itu yang penting. Sekurangnya awak faham konsep bila soalan tanya persamaan garis lurus. Bila soalan tanya cari pintasan. Bila soalan tanya kecerunan. Sekurang-kurangnya awak faham soalan tu nak apa. Itu yang penting. Itu yang penting. Kalau datang soalan yang panjang berjela macam C ni, tak ada masalah. Tak apa, tinggalkan je. Banyak lagi soalan-soalan mudah yang awak boleh score. Nanti dah habis masa, ada masa nak jawab, baru you all tengok balik soalan-soalan panjang. Okey? Soalan-soalan panjang. Saya harap 2 minggu terakhir
sebelum saya habis kelas bersama awak, saya boleh ulang kaji semua ataupun saya boleh bagi satu set soalan untuk membantu awak. Itu je lah saya harap. Okey. Saya nak pergi kepada soalan. Dah habis dah? Dah habis tajuk ni. Saya nak masuk soalan baru. Okey, sebelum itu, inilah topik yang penting untuk anak-anak faham. Topik yang penting untuk anak-anak saya faham. Okey, hadis dah tak ada dah dalam ni. Dah terkeluar dah ke? Saya guna ni cikgu. Oh, dah ada pula? Saya guna Adam punya. Saya ada dengan Adam. Adam pula. Oh, sebab tadi saya ingatkan Adam tu anak saya. Sorry. Sebab anak saya pun, dia punya profile picture pun anime ni juga. Aduh. Ni Adam umur berapa tahun ni? 17. 17? Anak saya Adam umur 13 tahun. Punyalah nakal. Saya harap Adam 17 ni tak nakal lah ya? Tak. Saya harap anak saya Adam 13 boleh ikutlah perangai Adam umur 17. Sebab perangai lebih kurang sama jugalah anime ni juga. So saya ingatkan anak saya Adam. Sorry. Nasib baik tak marah. Ingatkan anak saya dah ganggu dah mama dia punya kelas. Okay. So saya harap you all faham. Tolong faham. Tapi tak apa. Kita nak masuk lagi satu. Dalam mana sekejap Allahu Akbar, subhanallah, saya tak ingat pula. Ketak samaan. Okey. Saya ada bagi soalan ni dekat dalam kelas awak semalam. Alright, yang ni juga adalah melibatkan persamaan garis lurus macam tadi kita belajar. Okey, cuma dia lorek-lorek sikit. Okey, mari kita belajar satu-satu Okey. Berdasarkan gambar raja di bawah, tandakan tik rantau yang mewakili soalan. Okey, sebelum saya lupa, awak salin dulu nota untuk ketak samaan. Ketak samaan linear. Okey. Ini adalah satu topik yang penting yang awak mesti belajar masa tingkatan 4. Jadi saya target tajuk ni mesti keluar. Okey, selain daripada garis lurus, tajuk ni akan keluar. Okey, ketak samaan dia ada hubungan dengan persamaan garis lurus juga. Cuma bila sebut ketak samaan, anak saya dia ada simbol. Okey, tolong salin sikit. Dia ada simbol. Okey, dia ada simbol satu bentuk macam ni. Okey, satu bentuk macam ni. Satu bentuk macam ni. Satu lagi bentuk macam ni. Okey, ada 4 simbol ketak samaan. So, kalau 4 simbol ketak samaan, kalau saya buat macam ni, dia mewakili huruf B. Maksudnya ini lebih besar. Kalau saya letak kat sini, dia mewakili huruf K. Maksudnya lebih kecil atau lebih kurang. Okey. Kemudian, kalau saya letak satu lagi simbol dekat sini, huruf B juga, tapi disebabkan dia ada sama dengan lebih besar dan lebih besar atau sama dengan dan manakala simbol yang keempat, bila saya letak macam ni, dia akan jadi lebih kurang atau sama dengan. Okey. Dalam ketak samaan linear, 4 simbol ni saja anak-anak kena faham. Dalam ketak samaan linear, 4 simbol ni saja anak-anak kena faham. Sama ada lebih besar, lebih kurang, lebih besar atau sama dengan, lebih kurang atau sama dengan. Okey. Kemudian, anak juga kena faham melorek. Selain daripada simbol, anak kena faham kalau dia nak melorek. Okey, anak kena ingat ni. Kalau lebih besar atau sama dengan, dia akan melorek di sebelah atas atau di bahagian kanan. Nanti kita belajar. Okey.
Kalaulah dia kurang atau kurang sama dengan, dia akan melorek di bahagian bawah atau kiri. Itu saja. Cuma kalau dia ada sama dengan macam ni kalau dia sama dengan macam ni, dia akan menghasilkan garis lurus. Mesti guna pembaris. Kalau dia tak ada sama dengan, dia akan jadi garis putus-putus. Okey, anak salin yang ni dulu. Saya memang suka anak saya salin nota. Sebab bila saya nak ajar lagi, you ikut nota. Kalau dah habis salin, bagi tahu saya. Tengah salin cikgu. Tengah salin. Dah habis salin, bagi tahu saya. Dah habis ke? Ke belum? Belum cikgu. Okey, tak apa. You all salin. You all mesti kena salin. Saya kan, kalau boleh jumpa awak face to face, saya nak je jumpa awak ajar depan-depan. Tapi disebabkan keadaan pandemik ni, saya tak boleh jumpa awak face to face. Jadi tu yang susah sikit. Jadi saya harap awak betul-betul boleh faham apa yang saya ajar. Betul-betul boleh faham. Betul cikgu. Apa dia? Betul lah, kita nak belajar bersemuka sangat dengan cikgu. Kan, kalau boleh face to face, dia memang saya boleh all out dengan awak 100%. Tapi tu masalah sekarang pandemik ni, kita tak boleh nak jumpa. Macam tu masalahnya. You all dah ambil vaksin ke belum ni? Belum. Lagilah tak boleh jumpa. Saya sekurang-kurangnya 2 vaksin dah lah. Itulah kan. Kalau boleh face to apa dia? Jam. Kalau belajar kat rumah, jam kalau tak. Faham je. Tambah-tambah mengadap laptop, mengadap handphone non-stop beberapa jam. Memang sakit mata, sakit otak. Faham je. Okay? Tapi itulah, macam mana pun kena hadap juga. Okay, dah habis salin belum? Belum? Dah? Okay. SRA Sungai Tua ni, pelajar perempuan dia memang seorang je ke, Yashinta? Ada seorang tu dia kata dia punya internet dia tak elok sangat line dia. Oh, memang ada 2 orang je lah. Memang tak ramai lah. Ada lagi 2 orang juga sebenarnya. Oh, ya ke? Ya. Oh, okey. Okey, tak apalah. Okey, dah habis salin kan? Tolong ingat benda ni atas, kanan, bawah, kiri. Kejap nak ajar. Meh, kita tengok sini. Okey. Pertama, anak saya tengok ini. Kita tengok persamaan pertama. Okey, yang ni Nanti awak boleh tengok balik dekat ni. Y. Bila Y saya ada hajar dah. Mesti tengok paksi Y. Kalau X, kena tengok paksi X. Yang tu kena faham dulu. Y kurang atau sama dengan 20. So, kita nampak 20 kat sini. Nampak tak? Dia ada sama dengan. Sebab itu dia adalah garis lurus. Boleh faham kat situ? Y kurang atau sama 20 kat sini. Nampak tak? Dia adalah Y, paksi Y 20 garis lurus sebab ada sama dengan. Disebabkan kurang, saya ajar awak kurang, lorekkannya atas ke bawah, anak saya tengok balik nota. Kalau kurang atas ke bawah anak saya?
Bawah. Bawah. So garisan awak kat sini, saya buat garisan orange ni. So maksudnya di bawah garisan ini. So betul tak kawasan lorekannya adalah P? Betul ke salah? Betul. Betul. So macam tu lah. Betul. Itu je. Faham. Lorekan itu di sebelah mana? Okey. Okey, sekarang kita tengok X pula. X. X, tengok paksi X. Okey, paksi X kita. You ada 10. Nampak tak? Lebih besar atau sama dengan. So, lebih besar atau sama dengan. Sebab itu garisnya adalah garis lurus-lurus. Lebih besar. Awak tengok. Dia tak ada atas bawah. Tapi dia ada kiri kanan. So, dia lorek sebelah mana lebih besar? Kiri ke kanan? Lebih besar. Hai, tengok nota. Lebih besar. Kanan. Kalau kanan, awak rasa dia lorek R ke dia lorek Q? Mana satu? Dia akan lorek sebelah R. Tapi sekarang dia bagi jawapan Q. So, betul ke salah? Salah. Salah. Sepatutnya dia sebelah kiri. Alright? Kalau Q tu kena sebelah kiri lah. Okey. Sekarang kita tengok yang ni pula. Y kurang daripada X. Y kurang daripada X. Garisan ini ya anak-anak. Garisan ini. Warna hijau. Sebab itu dia garis putus-putus. Sebab dia tak ada sama dengan. Sekarang saya tanya anak saya. Awak rasa R tu betul ke salah? Ni dia punya R ni. R ni, lorekan R ni. Betul ke salah? Kurang. Atas ke bawah? Cuba anak-anak imagine. Bila kurang, atas ke bawah? Kurang di bawah. Kurang di bawah. Okey, kalau kat bawah, lorekannya di bahagian mana? Q. Bawah lah kan. Q, R, S. Betul? Betul tak? Betul. Semua boleh. Q boleh, R boleh, S boleh. Sekarang R. Betul ke salah? Salah. Betul. Baru tu buat R pasal pos salah pula. Aduh. Benar. Betul lah. Benar. Benar. Okey. Tak, saya orang Penang. Oh, Penang. Saya orang Penang. Okey. S. Saya orang Penang lah. Tapi you all tak ada Penang kan? Okey, sekarang Y. Okey, you all kena ada orang Penang ke? Tak ada. Okey, sekarang yang ni. Y kurang daripada atau sama dengan sifar. Okey, awak tolong ingat ni. Tulis kejap kat sini. Paksi X. Sebab apa? Sebab di sepanjang paksi X ni, semua Y sifar. Okey. Lorekannya di atas ke bawah anak saya? Kurang. Kurang. Ya, betul. Yelah. Betul kan? Betul lah. Lorekannya di bawah. Okey. Lorekannya adalah di bawah. Okey. Kemudian. Yang ni. Macam mana nak buat ni? Okey. Kita tak payah buat yang ni lagi. Kita buat yang ni dulu. R dulu. Yang ni. Y kurang lebih besar atau sama dengan 10. So, katalah 10. Dia akan duduk kat sini. Sekarang saya tanya anak saya. Garisan yang terhasil adalah garis putus-putus ke garis lurus? Garis lurus. Yes. So, mesti guna pembaris dan mesti buat macam ni. Garis lurus. Sebab dia ada sama dengan. Bila lebih besar. So, jawapan dia apa? Atas ke bawah? Atas ke bawah? Lorekannya atas ke bawah? Atas. Atas. So, betul ke salah kalau dia letak R tu? Salah. Yes, salah. Okay. Soalan yang ni. X sifar. So, dekat paksi apa? Kalau tadi Y sifar, paksi X. So, X sifar adalah di sini. Disebabkan kurang. Dia kata S tu letaknya kurang. Betul ke salah? Cuba tengok S tu. Duduk sebelah mana? Sebelah mana ni? Kiri ke kanan ni? Kanan. Kanan. Kalau kanan, kurang ke lebih besar? Kanan besar. Besar. Tapi sekarang dia kurang kan? So, Dia kena ke kiri kan? Salah. ya, salah. Okey, sekarang nak pergi yang ni.
Bila dia bagi satu persamaan, Y sama dengan, ni kena ingat balik, 2X tambah 20. Sebab itu saya kata dia akan relate dengan persamaan garis lurus yang kita belajar tadi. Y sama dengan MX tambah C. Sekarang, C awak bernilai 20. C ini adalah pintasan Y kat sini. Disebabkan dia adalah kurang, maka garisan yang terhasil, garis lurus ke garis putus-putus anak saya? Putus-putus. Bagus. So putus-putus, ambil je pembaris, buat macam ni. So dia akan putus-putus macam ni. Okay. Disebabkan kurang, lorekannya di atas garisan ke di bawah garisan? Di bawah garisan. Yes, di bawah garisan. Bila dia letak P, betul ke salah? P tu Salah. duduk kat mana? Tengah je. Maksudnya di atas lah tu. So, jawapan dia adalah salah. Okay, jawapan dia adalah salah. Okay, sekarang dia buat Q pula. Q. Y kurang daripada 2X. Kurang. Sorry. Ni. P, Y lebih besar. So, ke atas. Betul ke salah ni? Betul juga. Betul lah kan? Betul. Okay, yang Q ni. Y kurang daripada. Y kurang. Betul ke Q ni duduk kurang? Salah. Q duduk atas sebenarnya. Saya lukis ni sebab besar sikit. Ya. Alright. Okay. Itu je awak kena ingat. Satu, sama ada dia garis putus-putus atau dia garis lurus. Dua jenis bentuk garis. Kedua, awak kena ingat dia nak lorek ke mana. Atas, bawah, kiri, kanan. Ingat balik yang ni nota saya ni. Ingat balik yang ni je anak saya. Anak saya mesti boleh jawab. Okay? Ingat balik, mesti boleh jawab. Saya belum masuk yang susah sikit lah. Kita masih masuk yang senang. Yes. Nak tanya dulu. Ya, Macam boleh. mana kita nak tentukan garis lurus dengan garis putus-putus? Garis lurus, kalau dia ada ni, nampak ni ada sama dengan kat bawah ni. Oh, itu garis lurus. Okay. Sebab tu saya kata kena garis lurus. Kalau dia tak ada, dia akan menghasilkan garis putus-putus. Alright, garis putus-putus. Okay. So sekarang kita pergi masuk contoh yang ni. Dia suruh jawapan dan bina. Right, jawapan dan bina. Okay, kita bina yang mudah dulu. Bila dia bagi X 4, maksudnya kita rujuk paksi apa? Kita rujuk paksi apa anak saya? X. Paksi X. So, X 4 ni paksi X awak kan? Okay, tengok letak pembaris, letak pada 4. Okay, sekarang saya tanya awak. Garis yang terhasil adalah garis lurus ke garis putus-putus? Garis putus-putus. Tengok betul-betul. Garis lurus. Garis lurus sebab ada sama dengan. So, garis lurus. Faham sampai situ? Okay? Okay, sebab ada sama dengan. Okay, macam mana nak bina garis ini? Okay, mana satu pintasan Y dia? Negatif 2 ke 10? 10. Yes, 10. So, 10 kat sini. Okay. Sekarang, awak nak cari lagi satu titik. Awak nak cari satu titik lagi nak buat garis. Okey, awak nak cari satu titik lagi. Okey, awak boleh cari, awak boleh gantikan, okey, awak boleh gantikan mana-mana titik. Contoh. Saya gantikan dengan 4 lah. So, apabila negatif 2 X tu gantikan dengan 4 tambah 10, awak akan dapat 10 Y tu 2. Awak gantikanlah Y tu 2. Maksudnya kalau 4, 2. Kalau 4, 2. 2 ni ibarat kat sini lah. Koordinat dia. 4, 2. So 4, 2. Ibaratnya 2 ni dekat sini. Ibarat dia. Okay. So ambil pembaris. Okay, sekarang garis lurus ke garis putus? Allah. Sekarang garis lurus ke garis putus anak?
Tengok tanda dia. Tengok tanda dia ni. Ada sama dengan tak? Oh, sekarang garis putus-putus. Yes, sekarang garis putus-putus. So, buatlah tanda macam ni. Garis putus-putus. Garis. Okay. Nanti dalam exam mesti kena guna pembaris tak boleh guna tangan tau. Sebab tu saya pun guna pembaris. Okay. Sekarang saya tanya awak. X kurang atau sama daripada 4. So, dia lorek ke mana? Kanan ke kiri anak saya? Kanan ke kiri? Kiri. So, lorekannya adalah di sebelah kiri sini. Okay, sekarang yang ni. Y lebih besar daripada negatif 2X tambah 10. Lorekannya di mana anak saya? Atas ke bawah? Besar. Atas. So, kalau awak nampak, ruangan segitiga inilah yang memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan. Maksudnya, memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan. Sekarang saya tanya awak, kalaulah garis ini, garis putus-putus ini, Y sama dengan 10, awak rasa dia lorek atas ke bawah ni? Dia lorek atas ke bawah ni? Bawah. Bawah. Bila bawah, besar ke kurang? Kurang. Hai. Kurang. So, Y kurang daripada 10. Inilah jawapan dia. Okey? Itu je. Faham? Garis lurus, faham garis putus-putus, faham nak lorek atas ke bawah. Okey? Nak lorek atas atau bawah, kiri atau kanan. Okey, kita pergi satu-satu. Okey, pertama sekali anak saya. Berdasarkan rajah di bawah, tulis 3 ketaksamaan yang memuaskan rantau berlorek. Okey. Sekarang kita tengok garis ini. Dia menyentuh paksi apa anak saya? Y. Okey, bagus. So, cara menulis Y lah. Dia lorek atas ke bawah anak saya? Bawah. Bawah. So, besar ke lebih kurang? Lebih Kurang. Bawah. lebih kurang. Kurang. Ada sama dengan ke tidak? Awak tengok bentuk garis. Ada sama dengan ke tidak? Tak ada sama dengan. Ada sama dengan sebab garisnya adalah garis lurus. Betul? Okey, Betul. berapa nilai kat sini? Kalau sini 4, sini 6. Berapa nilai kat sini? 5. 5. So, Y kurang atau sama dengan 5. 1 markah. Okey, 1 markah. Sebenarnya. Tak susah mana pun. Okey, tak susah mana pun. Okey, sekarang kita tengok yang senang dulu. Yang ni. Yang ni garis putus-putus ni. Garis putus-putus. Dia menyentuh paksi apa anak saya? Y. Dia menyentuh paksi X. Okey, dia lorek ke mana anak saya? Kiri ke kanan? Kiri. Ha? Kanan. Kanan. Bila kanan, Pilih jadi dia apa? Lebih besar ke lebih kurang? Lebih kanan. besar. Lebih besar. Ada sama dengan tak? Ada. Ada ke tak ada? Tengok garis. Tak ada. Okey, berapa? Tak ada sebab dia garis putus-putus kan? Okey, berapa nilai pada paksi tersebut? Berapa nilai pada situ? Berapa nilai paksi X? Paksi X 0. Baik. Apa kosong? Berapa koordinat sini ni? 6 cikgu, negatif 6. Negatif 6. Okey, 1 markah. Susah ke? Kat mana yang awak sangkut? Macam mana cikgu kita nak Macam mana? tentukan garis mana ni kita nak kira sebenarnya? Semua garis. Semua garis. Nampak ni? Segitiga. Nampak ni? Satu garis. Satu garis. 2 garis. 3 garis. Nampak? Boleh faham?
Oh, yang garis yang dilorek je lah cikgu, Ya, yang lebih ya, tu. ya. Kalau dia Oh. buat bentuk macam ni, bentuk macam ni, bentuk macam ni, bentuk macam ni. Awak rasa ada berapa garis dia lorek yang ni? Sekejap. Awak rasa ada berapa garis? Satu. Mana ni? Satu. Empat ke cikgu? Ya, betul. So, ada persamaan pertama, ada persamaan kedua, ada persamaan ketiga, ada persamaan keempat. Apa sahaja garis yang dia sambung jadi bentuk. Boleh faham? Tu paling mudah. Oh, yang tu lah dia nak suruh kira. Ya, dia nak suruh cari persamaan garis tu. Alright? Okay. So, soalan yang C ni saya tak nak ajar lagi sebab dia punya gambar ajar ni tak berapa betul. Okay, saya pergi yang ni. Yang ni senang. Okay. Pertama, kita tengok apa yang ada anak saya Yang ni. Dia bagi yang ni. Dia bagi 3Y lebih besar 2X tolak 6. Saya dah ajar awak kalau lebih besar lorekannya berada di mana? Atas ke bawah? Atas. Atas. So, kalau ni garis, lorekannya akan berada di atas garis macam ni. Sampai sini faham? Boleh? Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh kan? Dah penat ke? Sabar. Kalau awak penat, saya lagi penat ni. Okey, kalau yang ni, lorekannya di sini. Lebih besar atau sama? Berada di mana? Atas ke bawah garis? Atas ke bawah anak saya? Ni, tanda ni lebih besar. Warna hijau ni garis dia atas. So lorekannya berada di atas ini. Kenapa saya tak lorek dekat sini? Sebab tak ada persilangan. Okey, tak ada persilangan. Okey, yang tak ada adalah garisan ini. So dekat mana saya nak buat garis? Dekat paksi Y ke dekat paksi X anak saya? Dekat mana saya nak buat garis? Paksi X ke paksi Y? Dia bagi Y kurang atau sama dengan 5. Dekat mana saya nak buat garis? Paksi X ke paksi Y? Paksi Paksi X ke paksi Y? Y. Paksi Y. Sebab dia sebut Y kan anak? Okey, cuba awak tengok paksi Y. Awak ada satu dekat sini persilangan, satu dekat sini. Tip saya senang saja. Kalau sini positif, automatik garis mesti duduk dekat atas. Okey, sekarang saya tanya awak. Garis yang saya nak lukis ni, adakah garis putus-putus atau garis lurus? Garis lurus. Garis putus-putus ke garis lurus? Yes, garis lurus. So, saya akan lukis garis lurus sampai habis. Macam ni. Okey. Nampak tak dekat mana ruang untuk saya melorek? Dekat mana? Manakah ruang yang ada ketiga-tiga garis itu? Bentuk dia. So, ni kurang kan? Kurang. So, bawah. So, sebenarnya jawapan dia adalah di sini. So, inilah jawapan dia. Boleh faham tak? Cuba faham. Boleh sikit. Kena buat latihan je. Okey, tak payah buat latihan. Nah, Salin, lukis yang ni dulu. Meh kita buat bersama-sama. Dia jam sikit. Ayah lu nak cadol. Cuba buat yang ni dulu. Kita buat bersama-sama. Okey, awak salin dulu. Cikgu. Kalau tidak memang tak boleh buat. Nanti dah habis salin, bagi tahu saya. Cikgu.
Dah habis dah? Tinggal salin. Tak apa, salin dulu. Dah habis ke? Ke belum? Dah cikgu. Okey. Semua dah Alright. Kita ada beberapa minit lagi. Saya harap anak-anak faham. Okey, saya tanya dulu anak-anak saya. Persamaan apa yang tak ada pada gambar rajah ini? Apa yang tak ada? Kita ada persamaan. Okey, saya bagi satu tip. Kita ada persamaan pertama. Okey, ini persamaan pertama. Kita ada persamaan kedua. Kita ada persamaan ketiga. Antara 1, 2, 3, yang mana yang tak ada dalam gambar rajah ini? Yang mana satu? Cuba tengok. Apa yang tak ada? Macam nak tengok tu cikgu. Macam ni. Y tambah X kurang pada 1 ni dah ada. Betul? Apa lagi yang tak ada? Yang tak ada yang mana? Yang ketiga. Yes, yang ketiga tak ada sebab yang kedua ni ada kat sini. Betul? Yang ni yang persamaan pertama ada. Persamaan kedua yang ni. Okey, persamaan ketiga yang tak ada. Okey, sekarang saya tanya awak. Kita nak bina garis lurus tu pada paksi Y ke pada paksi X? Tengok garis tu. Tengok, dia ada tulis Y tak? Dia ada tulis paksi apa kat situ? Dia X. tulis X kurang daripada negatif 8. So kena bina pada paksi X. Kena letak pembaris pada paksi X. Okey, lagi satu. Bila nak letak pembaris? Okey, saya dah ada pembaris ni. Saya dah ada pembaris. Satu saya boleh letak di sebelah kiri saya atau saya boleh letak sebelah kanan saya. So anak rasa yang mana satu pembaris itu patut letak? Pada sebelah kiri ke pada sebelah kanan? Tengok nilai ni. Kat mana nak letak? Sebelah kiri ke sebelah kanan? Kanan. Kanan positif, kiri negatif. Kiri cikgu. Kiri. Kiri. So sini nampak? Dia takkan boleh letak pada sebelah kanan. Sebab kalau saya letak garis sebelah kanan, nilai X awak akan jadi positif. Sedangkan ini negatif. Boleh faham tak yang tu dulu anak-anak? Boleh faham tak? Dan kenapa saya letak X? Sebab dia X. So saya kena letak pembaris saya pada paksi X. Okey, sekarang saya tanya anak saya lagi satu. Garis yang saya nak lukis ni, adakah garis lurus atau garis putus-putus? Anak tengok, ada tak? Garis lurus ke garis putus-putus? Tengok pada simbol ni. Putus-putus. Simbol mana? Yes, very good. Yes, very good. Garis putus-putus. So, saya akan bina garis putus-putus macam ni. Tak boleh pindah jauh kat sini. Tak boleh lah sebab dia mesti pada persilangan. Okey, sekarang awak buat. Okey, kalaulah kita tengok secara Allahu Akbar. Kalaulah kita tengok secara logik dia, dekat manakah yang memenuhi tiga-tiga ruang nak lorek? Dekat bahagian A ni ke, dekat ruang B ni ke, kat ruang C ke, kat ruang D? Kat mana satu? Yang ada tiga-tiga bentuk segitiga. Senang. Sebab ada 3 garis kan? So bentuk segitiga yang ada 3-3 garis. Awak rasa ruang dia dekat mana satu? B. Yeah, dekat ruang D.
Okey, dekat ruang D. So, kita nak uji tengok betul ke salah. Okey, kita tengok satu-satu Saya uji. Okey, kita tengok persamaan pertama kita. Kurang daripada 1. Bila kurang, garisan ini akan melorek di bawah. Betul lah. Sekarang saya tengok garisan kedua. Garisan kedua lebih besar. So, ni garisan kita ni. So, dia lorek atas garisan. Lebih besar daripada dia lorek ke kanan. So, jawapan dia betul kat sini jawapan dia. Okey, boleh faham tak? Boleh faham tak? Sikit cikgu. Sikit. Tak apalah. Sikit. Janji faham juga kan? Dah habis ke salin? Nak pergi soalan terakhir boleh tak? Anak saya? Boleh cikgu. Boleh. Kejap Kejap Okey. Awak salin soalan terakhir. Salin yang ni. Ada 2 soalan. Soalan terakhir ada 2 Nampak tak? Nampak cikgu. Awak salin dulu. Kenapa? Okey, you all cuba buat tengok. Saya bagi masa 2 minit. Lepas tu kita bincang. Cikgu, soalan tadi tak bisa lagi.
Dah habis ke salin anak saya? Dah cikgu. Dapat Okey. nombor 4 atau nombor 5 cikgu? Dua je. Alright. Sekarang saya tanya awak. Dekat mana atau garis mana yang kita tak ada? Kita ada persamaan pertama. Kita ada persamaan kedua. Kita ada persamaan ketiga. Mana yang kita tak ada anak saya? Persamaan mana yang kita tak ada? Garis mana yang kita tak ada? Y kurang pada 5. Ada tak garis dia? Pada paksi Y 5. Ada tak? Ada. Y kan? So, paksi Y lah. Ada. Okey. X lebih besar atau sama dengan negatif 10. Ada ke tak anak saya? Ada cikgu dekat bawah. Yes, ada. Betul. Betul. Sekarang yang tak ada di sini. So, kita tengok sini. Sini adalah nilai C. So, nilai C kat sini. Jadi, ambil je lah pembaris anak saya. Terus buat garis macam ni. Okey, sekarang saya tanya awak. Garis yang saya nak lukis, garis putus-putus ke garis lurus? Garis lurus. Garis lurus. Okey, garis lurus. Okey, sekarang saya tanya awak, saya nak lorek yang dekat mana? Atas ke bawah? Awak cuba cari sendiri. Pada bahagian A atau bahagian B? Kat mana lorekkan yang sebenar? Uji. Kurang, bawah. Lebih besar, atas. Atau kiri atau kanan. Tengok. Mana satu lorekkan dia? A ke B? Secara logik akalnya, mata kita nampak dekat manakah ruang yang memenuhi ketiga-tiga garis ini? A ke B? A. A. Betul. Jawapan dia adalah di sini. Macam mana kita nak tahu betul ke tak? Kita tengok sini Y kurang pada 5. So, lorekkannya berada di bawah. X lebih besar pada 10. Lorekkannya berada di atas. Sebelah kanan. Y lebih besar. So, di atas garisan. Atas garisan. So, betul lah. Lorekkannya adalah pada ruang ini. Okey? Lorekkannya adalah pada ruang ini. Kalau awak pilih kat sini, so dia akan ke bawah. Salah lah. Sedangkan dia lebih besar. Okey? Sedangkan dia lebih besar. Okey, boleh tak saya teruskan lagi? Nak habiskan nombor 5 ni? Dah habis dah salin? Untuk nombor 4, kita pergi nombor 5 Okey. Kita ada 3 garis. Okey. Y, 2Y, X tambah 6. So, kita ada 1. 2Y, 2Y kurang atau sama dengan X tambah 6. Ni ada. 2Y tambah X tambah 6 juga ada. Yang kita tak ada ini. Dekat mana satu pembaris kita saya nak letak? Pada paksi X ke pada paksi Y? Paksi X. Paksi X. Positif ke negatif? X tu positif ke negatif? Positif. Positif. So, positif dekat sini. So, garis yang saya terhasil adalah garis apa? Garis lurus ke garis putus-putus? Putus. So, bina garis putus-putus. Okey. Agak-agak awak dekat mana ruang jawapan dia? A, B, C, D, E. Mana satu? Ruang jawapan dia. A, B, C, D, E. Mana satu ruang jawapan dia nak? Segitiga Di manakah ruang yang berbentuk segitiga? Yang ada ketiga-tiga garis. Saya nak lorek dekat mana? Ruang A ke, ruang B ke, ruang C ke, ruang D ke, ruang E? Mana satu anak? E. Ruang E. Pandai. Itulah jawapan dia. So, A dengan B ni tak payah. Salah. Tak payah buat. Okey.
Okey anak-anak, itu saja. Jumpa lagi. Bye.